Persatuan Homestay Sabah, penyelaras Homestay Sabah, ahli-ahli persatuan Homestay Sabah, para pemerhati, tuan-tuan dan Datuk Dr. Osman. Ini I think one of those yang initiative membawa homestay. Dan Dr. Wong Tiang juga, mereka merupakan antara pengasas homestay di Sabah. Dan ramai lagi yang saya nampak di sini yang banyak muka baru, tapi ramai lagi kawan-kawan lama. William pun ada lagi di sini. Saya masih lagi aktif dan because amat kementerian amat merasa bangga lah ini semua sustain yang daripada pioneer semua. Ramai pioneer di sini ya. So I think I'm sure ada masih ramai. So ramai ada. Oh, because they are one of the pioneer. Okay, selamat pagi ya, salam sejahtera dan salam Sabah Malaysia, salam Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam maaf daripada yang kalian untuk dan Yusri kata Kementerian karena beliau tidak dapat bersama. Memang dia ingin datang, tapi banyak betul program this weekend lah. Ini di Tawau pun ada dan kebetulan hari ini juga sekitar Kementerian. Terpaksa kita datang kurang diri lah. Dan then Dun juga akan bersidang Monday. So hari ini ada mesyuarat juga Dun. So semua pun occupied. Pagi ini tidak benar. Okay. Dan dengan itu izinkan saya membaca teks ucapan daripada yang berbahagia Datuk Siti Nabila. Begini, tuan-tuan dan puan-puan, terlebih dahulu saya mengucapkan penghargaan dan terima kasih atas persetujuan Presiden dan Ahli Jawatan Kuasa Persatuan Homestay Sabah menjemput Kementerian untuk meresmikan Mesyuarat Agung Persatuan Homestay Sabah pada tahun 2023. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada pimpinan dan ahli-ahli Persatuan Homestay Sabah yang telah mengadakan Mesyuarat Agung tahun ini ya. After the pandemic dan saya diharapkan ini merupakan mesyuarat bersemuka selepas tahun 2019 secara bersemuka. So ini klub peserta dan all manage to adakan mesyuarat hari ini. Okay, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kementerian merupakan kementerian yang sentiasa dekat. Even though sekarang pensikiran sekarang direct from federal, tapi memang kementerian sentiasa dekat dengan Persatuan Homestay Sabah dan ahli-ahli Persatuan Homestay Sabah. Hal ini kerana selain daripada Kementerian Persekutuan Hotel yang menjaga homestay di Sabah, Kementerian saya juga sentiasa bekerjasama dan memantau aktiviti industri pelancongan homestay di Sabah serta aktiviti Persatuan Homestay termasuklah perjumpaan pada hari ini. Dan kita sedang bahwa Kementerian fokus utama Kementerian sekarang itu kami memfokuskan kepada pembangunan pelancongan luar bandar yang mana homestay merupakan nadi pada ini program pelancongan luar bandar. So it means even though bukan pensikilan, memang peserta homestay memang Kementerian sentiasa memantau. Dan dari segi sejarah awal homestay di Sabah, Kementerian telah terlibat previously secara langsung dalam permohonan para bakal operator homestay untuk mendapatkan persetujuan. Ini Kementerian dahulunya menjalankan tugasan daripada Motek, and then we used to lead the urus dia, tapi semua ini kami hantar kepada Motek untuk persetujuan. But now is Motek is lead directly. Kementerian ini juga sentiasa melibatkan Persatuan Homestay Sabah dalam berbagai program aktiviti dan terlibat urus yang berkaitan dengan
So even though kami tidak lagi secara direct membuat perwakilan, tapi memang kementerian dalam apa saja, kementerian sentiasa mendapat kerjasama daripada kita lah. Whatever itu program luar bandar, ECK dan kesatuan dalam sentiasa memberi kerjasama dengan kementerian. Okey, dan pada tahun-tahun yang lalu dan termasuklah pada tahun ini, kementerian juga sedang membantu Persatuan Homestay dari segi dana grant, pengurusan aktiviti homestay dan persatuan. I think this year kementerian telah memerlukan satu dana untuk menjayakan bengkel dan kempen promosi dan pemasaran digital homestay Sabah untuk dilaksanakan oleh ahli persatuan kepada ahli-ahli. I think ini kamu telah laksanakan kan? Sosialisasi pertama juga dilaksanakan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada itu, kementerian melalui lembaga pelajaran Sabah telah membantu ahli-ahli Persatuan Homestay Sabah dalam mempromosi industri homestay melalui pemwujudan aplikasi website. And then I think Grant Sabah New Deal ini is membantu dalam masa pandemik COVID hari itu. So wujudkan dari Sabah New Deal Grant, itu semua pun ada menikmati bantuan. Dan peneraras homestay, bantuan kepada peneraras homestay ini telah disebutkan oleh mantan presiden yang dinyatakan oleh Presiden just now is bantuan peralatan komputer untuk memudahkan peneraras melaksanakan tugas untuk promosi lah. Dan untuk makluman semua, Kementerian Pelancongan PK sentiasa akan menyokong dan membantu para operator homestay dan Persatuan Homestay Sabah agar industri homestay Sabah sentiasa berdaya saing. Walaupun walaupun persisilan homestay pada masa sekarang diterajui oleh pihak hotel, namun Kementerian akan tetap melibatkan Persatuan Homestay Sabah dalam aktiviti kementerian. Sebagai contoh, dalam melalui Lembaga Pelajaran Sabah, kami telah melibatkan Persatuan Homestay Sabah dalam roadshow Community Based Tourism Plan pada tahun lalu dan juga tahun ini yang akan diadakan pada minggu lepas. Okay, para hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan tahniah atas prestasi dan pencapaian banyak homestay di Sabah dari segi pendapatan dan anugerah-anugerah yang diperoleh. Berdasarkan maklumat yang Kementerian terima, homestay di Sabah masih dapat menjana dan mengembangkan. I think this one mentioned by Tuan Presiden yang pendapatan yang baik walaupun pandemik COVID. Dan saya difahamkan pada tahun 2020 pendapatan homestay Sabah adalah sebanyak 1.9 juta. Dan 2021 is 2.14. Dan pada tahun lepas meningkat kepada 8.1 juta. Ini merupakan satu peningkatan dan kepada peningkatan yang amat membanggakan. We are glad that you all should clap yourself. Ini adalah hasil daripada usaha kamu semua. And then syabas juga kepada homestay atas kejayaan mendapat berbagai anugerah. Yang terbaru itu homestay Kongkusi Kota Belud. Ada kami punya peneraras. Oh, okay, sorry. Sorry, nama saya berjumpa. Okay, jadi juga dapat ASEAN Homestay Standard for the year 2020-2025 yang baru-baru ini di Yogyakarta, Indonesia. Tapi kita okay, international. And previously pada tahun-tahun sebelumnya, mencari homestay di Sawalai Kota Tengah ini antara homestay yang berdaraju yang the first homestay yang diperlukan di Sabah. Untuk mulai berdasar dan homestay bisa perlu produk tidak pernah mendapat anugerah ASEAN Homestay Standard. Dan
kita amat bangga karena homestay Miso Walai, Kampung Batu Putih, Batangan telah mendapat anugerah Best Tourism Villages by UNWTO. Ini international recognition. Banyak daripada negara-negara ASEAN yang datang, mereka ingin melihat bagaimana Miso Walai dapat this award. Dan saya percaya semua kamu boleh dapat ini, but need your cooperation untuk kita mencapai pencapaian ini. Especially daerah Kota Belud, banyak kawasan-kawasan yang I think boleh di that we can boleh put forward untuk best tourism village. Ini kita kena kerjasama. Kota Belud, Mapar, over Sabah banyak. Even Kuala Penyu, I think can. But ini kita perlu kerjasama dengan semua pihak. Okay, dan Miso Walai juga pernah mendapat anugerah ASEAN Sustainable Tourism Award pada tahun 2011. Dan saya katakan tadi semua anugerah yang tinggi ini tidak datang bergolek. Homestay ini melainkan atas berkat kegigihan, kesungguhan, daya usaha dan kebersamaan padu di kalangan penyelenggara dan operator yang bersama dalam kluster homestay berkenaan. Dan saya yakin penyelenggara dan homestay yang lain juga boleh mencapai anugerah ini ya. So, dapat prestige ini pada masa akan datang. So, I think this is a challenge that the ministry want to utarakan kepada kamu. Ini satu ingin kamu semua untuk strive forward to untuk mencapai berkreasi. Semua kamu boleh dapat ini dengan kerjasama semua lah. Tapi all the ahli-ahli need to work together. Ini yang berbahasa yang memberikan bahwa usaha adalah tangga kejayaan dan di mana ada kemampuan di situ ada jalan. So that's why penting is cooperation dan kerjasama semua. Dan sebagai kementerian yang diamanahkan mengurus sektor pelancongan di Sabah,